silam. Ada silam ya? Yang Muhammad silam ada? Oh, Labuan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin memulakan perbahasan ini dengan menyatakan berkongsilah rasa lucu, rasa geli hati dengan ucapan daripada wakil-wakil khususnya daripada Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak yang menyokong GST. Yang kita tahu bahawa cukai GST ini adalah cukai yang berbentuk regresif, yang mana kesan yang paling ketara rakyat yang miskin akan menanggungnya. Dan kita tahu secara relatifnya masih ramai lagi rakyat Sarawak dan Sabah yang dalam kesusahan. Jadi apabila Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak ini menyokong GST, memang ini satu perkara yang menggelikan hati kita lah. Yang kedua, saya juga geli hati juga. Dan saya juga rasa lucu apabila Jasin dalam ucapan dia mengatakan saya mewakili rakyat Jasin yang miskin. Persoalannya, sejak bila pula Parlimen Jasin ni pernah dimenangi oleh pembangkang? Yang saya tahu semenjak pilihan raya pertama sampailah sekarang, Jasin sentiasa diwakili oleh Ahli Parlimen Barisan Nasional. Bagaimanakah setelah lama Ahli Parlimen daripada Barisan Nasional mewakili rakyat Jasin, tiba-tiba Jasin masih mengatakan saya mewakili ramai rakyat miskin di Jasin? Ini menunjukkan bahawa kegagalan Barisan Nasional dari segi kata orang tu alleviate dengan izin kemiskinan di kalangan rakyat Jasin. Begitu juga beliau apabila beliau menyatakan kehilangan tanah-tanah Melayu Jasin, selama ini yang masih perintah adalah Barisan Nasional. UMNO adalah parti yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai dia punya tunggak dia. Masuk semula Jasin nampaknya nanti dalam Dewan. Tak apalah, isu okay. Saya memang nak provoke dia sikit. Tadi saya bangun dia tak nak bagi. Saya nak katakan kepada Jasin bahawa bukan saja tanah orang Melayu. Kalau kita nak bercakap tentang kegagalan UMNO jaga kepentingan Melayu ni, boleh baca buku The Colour of Inequality. Ini tulisan daripada Profesor Muhammad Abdul Khalid. Seorang yang saya rasa ahli ekonomi yang dalam membentangkan dengan seperti mana kata-kata pendahuluan dia mengatakan bahawa ada buku tu tapi tak faham lagi, tak tahulah. Saya nak mengatakan bahawa kalau ada buku tu masih sokong UMNO lagi, memang pelik lah. Mungkin bahasa Inggeris tak faham kot, sebab tu masih sokong UMNO lagi. Sebab buku itu mendedahkan kegagalan UMNO. Kegagalan UMNO untuk mempertahankan agenda Bumiputra. Ini Bumiputra, baik GLC ke, baik individu ke, dari segi pendidikan, buku ini menyatakan adalah kegagalannya, antaranya kegagalan Barisan Nasional, iaitu UMNO. Jadi, pelik apabila Jasin ini masih lagi, dah hampir 50 tahun masih lagi mengadu hilangnya kepentingan tanah-tanah Melayu. Bukan saja ke tanah Melayu, banyak lagi. Bahasa Melayu, siapa yang pertahankan? Jadi saya nak mengatakan Jasin, kalau boleh, sebelum bercakap itu, kena tahu dia apa yang nak dicakap tu. Itu yang pertama. Saya mulakan dengan adegan lucu dulu lah. Seterusnya saya nak mengatakan bahawa bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, yang Amat Bermenteri juga, bagi saya satu bajet yang kehilangan apa yang dipanggil priority, keutamaan. Saya nak beri contoh. Bajet ini antaranya memperuntukkan 30 juta untuk mencetak Al-Quran. Saya nak tanyalah kepada kementerian, usul pada Menteri Kewangan, adakah apabila kita mencetak Al-Quran ini, dengan kita spend 30 juta nak jadi yang nombor 2 selepas Arab Saudi, menunjukkan bahawa kita ni contoh cinta Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran menghendaki kita bukan untuk print Al-Quran.
Yang Al-Quran ajar kita ialah supaya kita bagaimana melaksanakan ajaran Al-Quran. Itu pentingnya. Quran kata dalam surah Taha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Untuk lenggung saya nak terjemahlah, mungkin tak faham. Wa man a'rada, sesiapa yang berpaling dari Quran, Allah janji kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan cacar merbak. Sekarang kita telah melihat, kita bercakap tentang Al-Quran. Quran kata, "Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud." Wahai orang beriman, tunailah janji. Kerajaan, Barisan Nasional melalui Perdana Menteri berjanji di seluruh negara. Oleh kerana sekarang telah disebarkan melalui internet, maknanya seluruh dunia telah dengar janji daripada Perdana Menteri, kita akan menghapuskan Akta Hasutan. Quran kata kalau sekiranya kita janji, kita kena laksanakan. Kenapakah sampai sekarang kerajaan tak mahu kotakan janji itu? Apa guna kamu cetak Al-Quran 30 juta? Saya nak katakan 30 juta itu lebih baik kamu gunakan untuk menolong rakyat, khususnya hardcore, rakyat yang betul-betul hardcore dari segi kemiskinan ini. Itu ajaran Quran. Sebab tu ayat Quran dalam surah peringkat Makkiyah, "Ara'aital ladzi yukazzibuna biddin." Allah menyifatkan orang yang menipu agama ni antara orang yang tidak ambil kisah tentang orang miskin. Sebab itulah saya nak mengatakan bahawa jangan bangga dengan 30 juta cetak Quran. Shah Iran, masa memerintah Iran, di samping kezaliman dia juga cetak Quran. Berbangga dengan dia cetak Quran. Tetapi di sana, dia bertikad zalim kepada rakyat dia. Ini bagi saya bukan priority. Kita mesti takdimul aham minal muhim. Kita mesti mengutamakan yang lebih penting daripada yang lebih penting daripada yang penting. Adakah cetak Quran ini kita nak sama nak lawan Arab Saudi ataupun nak satu nombor 2? Apa yang kita bangga dengan Arab Saudi ini? Dari segi track record human right, fail. Dari segi nak banyaklah kalau nak cerita dari segi demokrasinya, dari segi sebagainya, apa yang kita boleh banggakan? Yang kita nak sibuk sangat, nak tunjukkan bahawa kita sebuah negara Islam mencetak Al-Quran. Persoalannya, di mana Al-Quran dalam sistem politik kita? Di mana Al-Quran dalam kita melaksanakan polisi dalam negara kita? Betul juga, saya nak tanya kepada kerajaan, apa rasionalnya kita nak wujudkan sampai target 2023 60,000 PhD holder dalam program apa yang dipanggil apa ni, My Brain. Kita nak lahirkan PhD holder, nak lahirkan profesor lah ni. Yang kita nak lahirkan bukan setakat orang yang ada PhD. Apa guna orang ada PhD seperti Profesor Azmi Sharum, seperti Profesor Aziz Bari, seperti Profesor yang tak boleh bayar dari Malaysia, dari Malaysia tu, Profesor yang belajar kat Universiti Columbia University. Profesor Adli dan juga isterinya Mutiara. Ini orang yang dikatakan mereka-mereka yang mempunyai bukan saja ilmu yang tinggi, tapi memang seorang ilmuwan. Aziz Bari, pakar perlembagaan. Profesor Azmi Sharum juga pakar perlembagaan. Tiba-tiba orang yang ada PhD ini, apa kita buat dalam negara kita? Saya rasa tak ada dalam sebuah negara seorang yang memberikan pendapat undang-undang berkaitan dengan bidang dia, tiba-tiba didakwa di mahkamah. Malaysia saja yang ada sebuah negara yang boleh mendakwa seorang profesor undang-undang di mahkamah kerana bercakap tentang undang-undang. Sebab itulah saya rasa program My Brain ini dia akan going to drain lah. Sebab bagi saya, kalau kita nak buat My Brain pun, kita tak harus hanya confine kepada nak dapat PhD. Saya nak tanya, apa guna dapat PhD kalau profesor pun kadang macam profesor kangkung? Ada profesor yang sanggup bercakap untuk nak please kerajaan yang memerintah. Kita nak ialah supaya program My Brain ini
duit yang dibelanjakan 112 juta itu betul-betul lah satu program yang memang betul-betul kita apa dipanggil mementingkan kepentingan brain itu. Apa? Ya, Lenggong. Tak ada bangun ni, Ahmad. Ada. Lenggong nak bangun saya bagi, tak masalah. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang berkaitan dengan isu wealth accumulation ataupun pengumpulan kekayaan. Saya ingin menyatakan bahawa satu perkara yang telah pun dibangkitkan dalam buku ini, yang saya rasa saya ingin berkongsi di sini, di mana buku ini menyatakan kerajaan seharusnya menumpukan soal bukan perbezaan pendapatan ataupun income disparity, tapi yang lebih penting adalah bagaimanakah kita boleh memastikan pemilikan kekayaan negara ini dapat dimiliki secara adil dan equitable. Rasionalnya begitu jelas, kerana apabila seorang yang berpendapatan tinggi, seorang bapa dan ibu berpendapatan tinggi, dia tidak boleh memindahkan, tak boleh transfer salary itu kepada anak dia. Yang dia boleh adalah memindahkan dalam bentuk landed property. Sebab itulah buku ini menyatakan kalau kita lihat kepada pemilikan harta, rupanya memang masih lagi berlakunya satu jurang yang begitu dalam antara orang kaya dan orang miskin. Saya nak bagi contoh bagaimana kita lihat negara kita betapa walaupun dalam bajet ini mengutarakan beberapa polisi untuk nak meminta supaya rakyat memiliki harta, tapi realiti yang berlaku adalah kenaikan income untuk tempoh beberapa dekad ini terlalu rendah dibandingkan dengan kenaikan harga rumah. Kenaikan harga rumah dalam buku ini mengatakan daripada tahun 78 sampai ke 2000, tahun 2000 lebih. Dia kata apa? Lebih kurang kenaikan dia sampai 155%. Sedangkan kenaikan gaji pekerja-pekerja ni, kalau kita kata contoh kerani ke ataupun mana-mana yang bekerja di tempat-tempat ataupun di ibu kota ini, kenaikan dia begitu rendah. Kalau 60% naik sekalipun untuk tempoh bertahun, dia terlalu jauh dibandingkan dengan kenaikan harga barangan. Kenaikan harga barangan juga kenaikan harga properti ini. Jadi bagi graduate yang baru, bagi lepasan-lepasan ijazah ini yang baru saja keluar universiti, mereka memerlukan tempoh masa yang begitu panjang untuk memiliki harta. Kerana apa? Walaupun mereka mungkin dapat gaji 2-3 ribu bekerja di Kuala Lumpur, gaji yang diterima itu tidak memungkinkan untuk mereka memiliki harta. Sebab kenaikan harga rumah khususnya terlalu mendadak. Apatah lagi Malaysia ni mengamalkan dasar iaitu orang-orang luar boleh memiliki harta. Tidak seperti Singapura, Filipina dan juga Thailand. Di Malaysia orang Singapura boleh memiliki harta. Kalau di Johor itu permintaan ke atas rumah-rumah yang banglo dan sebagainya memang tinggi kerana ramai orang-orang Singapura yang mampu beli. Sudah tentu pemaju yang ingin mendapatkan keuntungan, dia akan buat rumah-rumah begitu. Persoalannya, adakah kerajaan telah membuat satu kajian ataupun concern dengan kajian-kajian dibuat oleh seperti Profesor Muhammad ini yang menunjukkan bahawa wealth accumulation di Malaysia ini begitu jurang dia begitu tinggi, begitu dalam antara orang miskin dan orang yang tidak mempunyai pendapatan. Orang kaya dan orang miskin. Jadi saya nak mengatakan kerajaan mestilah mempunyai satu dasar yang jelas. Satu formula yang jelas untuk menyelesaikan masalah jurang perbezaan dari segi wealth accumulation ini. Sebab jika kita tidak mendepani ataupun tidak bersungguh-sungguh mencari satu formula bagi menyelesaikan masalah ini, apa saja program yang dibuat oleh kerajaan dalam bentuk ad hoc, dalam bentuk one off ini,
Dia hanya mungkin politically popular. Dia mungkin satu polisi yang populis. Tapi untuk jangka panjang, dia tidak membantu rakyat. Untuk BRIM sebagai contoh, dia bukan satu program yang sustainable. Dia hanya boleh membantu mungkin untuk jangka pendek. Sebab itulah negara-negara di dalam majalah ekonomi, dalam majalah Guardian, mereka telah sekarang ini mereka telah ada orang bangun. Ada SPANG. Oh, okay. Ya, Indra Mahkota. Yang betul saya nak tanya SPANG ni. Dia cakap pasal BRIM ni. Dulu 300, lepas tu naik 600, ni 900. Satu tahun 1,500, 3,000, 6,000, 7,000. Sampai bila dan dekat mana dia punya ceilingnya? Saya percaya, terima kasih pada Indra Mahkota, saya percaya dia ceiling itu akan berhenti kalau Barisan Nasional pun berhenti. Itu ceiling dia. Selagi ada Barisan Nasional, usulnya dekat nak pilihan raya. Tengoklah nanti, 1 tahun lagi nak pilihan raya, mungkin kita akan menyaksikan kenaikan yang mungkin tak munasabah. Tapi dia akan buat. Sebab saya kata tadi, ini adalah polisi yang populis. Polisi yang memang memudahkan untuk kita nak menipu rakyat di Jasin, di tempat orang Sabah dan Sarawak. Memang popular. Tapi kalau kita bercakap soal, di Lenggong memang isu menjadi senang. Cuba bercakap di Shah Alam. Cuba bercakap di kawasan-kawasan bandar. Memang tak dapatlah. Saya nak katakan bahawa kalau kerajaan bercakap tentang, saya setuju dengan kerajaan bahawa memang rasionalisasi subsidi ini memang dari segi ekonominya boleh kita is viable. Memang benda yang orang kata subsidi ini distort the market. Sebabnya subsidi dalam bentuk pukal ini adalah subsidi yang tidak pergi pada sasaran. Tapi dalam rasionalisasi subsidi itu sendiri pun kita masih boleh pertikaikan. Kerajaan sebagai contoh kata kita cut off ataupun kita slash subsidi dari segi petroleum. Tapi kalau ikut dalam laporan ekonomi termasuk juga subsidi ini ialah pampasan kepada tol konsesional. Maknanya pemegang-pemegang konsesi ini juga apabila dia tak naikkan tol, mereka juga dapat subsidi. Maknanya mereka dapat subsidi sebagai contoh. Lebuh Raya, Puchong Damansara Puchong. Litrak tak naikkan tol. 2014 didedahkan sampai 89 juta dapat subsidi. 89 juta tu siapa yang untung? Rakyat ataupun pemegang konsesi? Di mana rasionalisasinya? Dalam laporan ekonomi kerajaan, laporan ekonomi tahun 2014 ini menyatakan bahawa termasuk subsidi itu adalah pampasan kepada pemegang tol. Jadi kerajaan mengakui bahawa pemberian 89 juta sebagai contoh kepada Litrak, satu syarikat yang dah kaya dapat lagi 89 juta. Dalam naik tol tu dah untung. Lepas tu dia tak naikkan tol, dapat pula pampasan dalam bentuk subsidi. Saya nak tanya dari segi rasionalisasi, mana rasionalnya? Syarikat dah kaya dapat pula subsidi lagi. Yang ini kenapa kerajaan tak cakap? Yang ini kenapa kerajaan tidak slash? Kalau betul kita nak minta rakyat supaya nak tolong rakyat, kenapakah dalam hal ini kita tak tolong rakyat? Betul. Saya nak tanya SPANG. Apakah tindakan kerajaan sementara untuk rasionalisasikan subsidi, tetapi untuk IPP tidak ada dikenakan apa-apa penarikan untuk mereka? Adakah ini disebabkan IPP itu milik kerajaan atau milik share partner kerajaan ataupun milik individu yang tidak boleh diganggu gugat? Apa pendapat SPANG? Saya rasa ini, terima kasih kepada Sungai tadi, ini termasuk dalam dipanggil budaya rent seeking. Apabila syarikat-syarikat ini, kita tahu syarikat-syarikat ini memang syarikat-syarikat yang ada hubungan dengan pemimpin-pemimpin itu dalam Barisan Nasional. Apabila mereka ini diberikan kontrak, diberikan di konsesi yang lopsided, ini bukan kita cakap, ini TNB sendiri, Petronas semua mengatakan perjanjian IPP ini ada perjanjian yang lopsided yang memang menguntungkan sebelah pihak.
Seperti mana juga perjanjian yang melibatkan pembinaan lebuh-raya. Semuanya tidak memihak kepada rakyat. Walaupun kerajaan memeterai perjanjian itu bagi pihak rakyat. Sepatutnya mana-mana kerajaan yang enter into contract dengan mana-mana pihak, dia sepatutnya mewakili rakyat. Apabila mewakili rakyat, dia mesti mementingkan kepentingan rakyat. Tapi dalam IPP ke, dalam semua ini, kita lihat yang untungnya adalah kroni-kroni ini. Dan kita tahu sebab kroni-kroni ini jugalah yang akan memberi sumbangan kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya. Sebagai balasan, mereka dapat sesuatu. Ini tak payah nak sorokkan lah, memang semua orang tahu. Ini open secret orang kata. Jadi saya nak mengatakan bahawa kalau kita bercakap dari segi nak rasionalisasi subsidi ini, kita berlaku jujur lah. Kerajaan juga mesti explain rasionalisasi dari segi benda lain. Ya, boleh gulung yang. Dah boleh gulung? 20 minit. Baru mula. Saya nak kata juga sebenarnya berkaitan dengan isu pendidikan. Tadi saya rasa isu pendidikan PTPTN telah pun didedahkan. Kadang-kadang saya pun pelik. PTPTN ini adalah salah satu juga subsidi juga. Di mana kerajaan telah ini juga termasuk dalam dia memberikan, memanglah kita tahu. Saya pun heran. Kalau kita lihat di seluruh dunia ni dah banyak negara yang boleh bagi pendidikan percuma kepada rakyatnya. Maknanya memberikan pendidikan percuma ni bukan suatu yang kata orang tu satu benda yang is a tall order lah. Dengan izin. Ataupun satu yang mungkin mimpi. Hakikatnya pemberian pengajian percuma kepada rakyat termasuk ke peringkat higher education. Dan sekarang ini kalau baca dalam majalah ekonomi, dalam majalah The Guardian yang mengatakan antara supermodel dalam ekonomi ini adalah negara Nordic countries. Finland, Sweden, Norway dan Denmark. Ini negara-negara yang patut kita boleh contohi. Sebab negara ini, walaupun di satu segi memang cukai sangat tinggi lah. Tapi negara ini juga pernah mengalami masalah sebelum ini. Tapi mereka telah bangun, keluar daripada masalah itu, telah berjaya. Berjaya membentuk satu ekonomi yang kukuh. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh. Norway sebagai contoh. Dia pun ada konsep IMDb juga, sovereign fund itu ada. Tapi sovereign fund itu digunakan betul-betul untuk future generation. Sebab tu peruntukannya untuk dalam dia digunakan betul-betul untuk dengan tujuan supaya future generation ini tidak akan mengalami masalah kalau sekiranya berlaku apa-apa. Sebab itulah saya nak mencadangkan supaya kerajaan instead of kita bagi BRIM dan sebagainya, why don't saya nak ingin mencadangkan supaya kerajaan kita boleh buat sebagai contoh, kita buat seperti pada di negara Child Trust Fund Policy ni di UK, di mana kanak-kanak ini daripada awal lagi ibu bapa telah pun ada satu fund dipanggil Child Trust untuk memastikan kanak-kanak ini dia punya untuk nanti kalau dia masuk universiti mereka akan dapat manfaat daripada fund ini. Yang ini saya rasa Kerajaan Selangor telah buat. Kerajaan Selangor dah buat. Sebab itulah kita harap Kerajaan Selangor ini, dan saya tahu memang Barisan Nasional dia memang dia pun tahu susah nak dapat balik Selangor. Sebab tu walaupun berlakunya krisis di Selangor, saya rasa diorang pun tak tahu dia tak boleh nak exploit. Sebab dia tahu dia tak boleh nak exploit. Sebab terlalu, alhamdulillah, terlalu strong kerajaan itu. Sebab itulah kita percaya kita percaya sekiranya polisi-polisi di Selangor ini betul-betul dipahami oleh rakyat, rakyat juga akan minta supaya polisi ini diperkenalkan di peringkat pusat. Sebab itu tak mustahil. Sebab itulah UMNO tahu kalau sekiranya Selangor berjaya memerintah, Parti Rakyat berjaya memerintah, dia membahayakan Barisan Nasional di peringkat pusat. Sebab itu UMNO tidak begitu selera bergembira apabila menang di Kedah. Tapi dia rasa kecewa sebab tidak dapat kuasai Selangor. Sebab dia tahu Selangor ini satu negeri pakatan yang insya-Allah akan boleh menjadi satu model kepada pemerintahan tiga bangsa utama iaitu China, Melayu dan India. Walaupun berbezan agama, berlainan races, tapi dia boleh menunjukkan satu kerajaan yang boleh menjadi satu kerajaan idaman kepada rakyat Malaysia. Ya, silakan. Ni nak tanya, duk puji-puji Selangor ni.
puji Menteri Besar lama ke? Menteri Besar baru ni tak sampai sebulan. Kalau dah betul Menteri Besar lama itu betul, sebab apa yang nak tukar Menteri Besar ni? Cara cakap tu macam polisi Selangor ni betul. Puji Menteri Besar lama. Tapi Menteri Besar lama dah okey dah. Dia boleh tukar lah kalau Menteri Besar baru. Jadi Menteri Besar baru ni dah bersedia pula akan menghadapi nasib macam mana Menteri Besar lama. Nak tanya lah. Dah. Okey. Tak ada masalah. Sebelum saya jawab itu, saya rasa kena jawab juga dari Terengganu tu lah. Terengganu pun UMNO tukar Menteri Besar. Kenapa tak bising pula? UMNO tukar Menteri Besar. Ada kata Menteri Besar tu tak bagus. Bagi kita, UMNO pula di Terengganu tu, yang lama pun tak bagus, yang baru pun tak bagus. Dan kita daripada bagus makin best. Masalah apa? Dulu bagus, sekarang bertambah best. Apa masalah? Yang tak bestnya kalau sekiranya Tanjung Karang dari Menteri Besar, itulah habis lah. Ya, masa dah habis. Terima kasih. Dah cukup lah sekali. Allah. Saya dah sikit cakap pasal Sepang lah. Saya minta pertamanya Kementerian Pendidikan. Saya nak tanya, memang saya nak tanya khususnya berkaitan dengan isu berkaitan dengan jalan. Saya minta supaya, saya kata tadi berapa kali dah, Sepang ni pintu masuk. Berjiran dengan Putrajaya. Berjiran dengan Putrajaya. Tadi punya lah marah tu minta juga. Ni satu lagi ni. Kalau duit Lenggong saya tak minta lah, duit kita semua. Lenggong itu pun tak faham apalah Lenggong. Patutlah dia menang di Lenggong. Sebab rakyat dengan Parlimen sama aja. Saya nak katakan kepada apa dia Bahasa Nasional, kepada kerajaan supaya khususnya jalan nak daripada Lebuh Raya ada jalan kali lawan Tanjung Karang tak pernah menang. Jalan di apa ni dekat dengan lawan Tanjung Karang kalah 2008 juga banyak. Tulis surat lah senang Sepang. Tulis surat bagi Kami pun tak mendengar lah. Kami waktu lah. Di KL circuit tu saya minta tulis surat lah, di Sepang circuit tu Sepang tulis surat daripada Lebuh Raya sampai nak menuju ke Sungai Pelik tu supaya jalan itu dibesarkan. Jalan tu khususnya setiap hari Sabtu dan Ahad memang satu kesesakan yang teramat sangat. Saya minta kerajaan tolong. Hari itu terima kasih kepada Menteri Pelancongan telah melawat Sepang dan saya telah beritahu kepada dia supaya khususnya walaupun bukan kementerian dia, tapi kalau kita nak menarik pelancong datang ke Sepang, memang banyak tempat-tempat menarik di Sepang itu. Saya minta supaya kerajaan tolong. Saya dapat kali ditanya oleh rakyat, bila lagi nak buat? Saya kata kalau kami di sana dah lama kami buat. Saya pun pelik. Di Sepang ni tak pernah daripada bumi Allah jadikan sampai sekarang baru sekali ni Pemangkang menang. Selama ini semua Barisan Nasional menang. Pernah menteri dia adalah menteri yang jaga bahagian JKR. Tapi jalan di Sepang Pemangkang menang apa nasib? Sebab pecah 3 undi ke dah tak masa jadi ahli parlimen. Kalau pemangkang satu Sepang tak menang. Mana ada sebab 3 penjuru dia menang lah. Lawan Tanjung Karang 2008 satu dengan saya kalah. Dia menang. Menang dengan satu undi pun menang. Saya sebenarnya tak ada masalah. Satu dengan Tanjung Karang. Sebab saya berterima kasih. Sebab saya dipahamkan Tanjung Karang telah pun saya dipahamkan oleh calon daripada BN Sepang itu sebenarnya 2 orang yang bertanding di Sepang tu, calon bebas itu daripada Barisan Nasional ditaja oleh Tanjung Karang. Saya dipahamkan begitu. Ditaja ya. Saya dipahamkan pula yang lawan saya Mak Zain itu pula menaja 2 calon BN di Tanjung Karang. Itu yang berlaku. Sebab dia sama-sama dia bergaduh. Dia tanya. Itu saya dipahamkan. Saja 5. Apa nak? Jangan marah lah. Kapan dia saja 5? Kapan dia saja 5? Kalau tahu macam tu salah cakap banyak. Tanjung Karang baik hati nak bagi Sepang menang. Terima kasih. Sebab siang ke Sepang. Kira bukan menang original ni. 2008 permainan cara Malano. Lagi permainan cara Malano ni. Kira bukan menang original ni. Allah. Tanjung Karang menang nasib duduklah. Ini kira menang nasib ni. Tanjung Karang menang nasib ni. Ini kira menang nasib. Ini menang nasib. Tak mati. Tak mati ni. Yang menang nasib kecewa ni. 2008 kecewa. Saya 2008 kalah lagi. Ini kira kita boleh itu cerita lama ni. Tak apalah. Ya, habiskan lah ya. Yang keduanya saya minta juga jalan usulnya jalan di Dengkil itu, antara Dengkil ke Putrajaya itu, saya minta ada satu sempang 4 itu
Di situ saya minta supaya buatlah jalan atas, flyover. Sebab itu juga kerusakan. Sudah tu tulis surat cukup lah. Yang ketiganya saya minta, saya dipahamkan ada 3 buah sekolah baru akan dibina di Sepang. Sampai sekarang saya tak tahu sekolah apa tu. Yang saya minta sangat, rakyat minta sangat, khususnya di apa ni, kota warisan. Saya minta supaya sekolah menengah ditubuhkan di situ, sebab sekarang ni pelajar di situ terpaksa bersekolah di bandar bersatu tinggi yang juga telah overload. Jadi saya minta supaya kerajaan tolong beritahu bilakah. Yang terakhirnya saya minta, walaupun dalam bajet tidak ada peruntukan tentang hospital, tetapi saya minta supaya tolonglah Sepang ini, BN Mentah tak pernah langsung nak adakan. Sepang ada 3 DUN tapi tak ada satu hospital pun. Minta tolonglah bina satu hospital di Sepang untuk memenuhi keperluan rakyat Sepang. Jadi saya harap ini antara permintaan-permintaan dia. Terima kasih pada Datuk Sri yang terima kasih. Ya, Yang Mobat Labuan.